Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton MyDigital.kkmm edisi pendidikan kembali bersama dengan saya Anim Izzati. Jadi apa khabar anda semua yang berada di rumah ataupun tidak kiralah di mana sahaja anda berada, pastikan anda teruskan bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan kerana hari ini ada perkongsian yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda semua. Baiklah, pendidikan tinggi hari ini telah melalui proses transformasi yang kompleks dan pelbagai dalam menghadapi cabaran perkembangan ekonomi global. Karakteristik yang telah jauh berubah dari acuan tradisional yang mana pelajar menadah ilmu secara bersemuka dengan guru yang dianggap otoriti tertinggi dalam disiplin ilmu tersebut. Kini, kaedah pembelajaran lebih bersifat terbuka dan juga fleksibel serta menekankan kerjasama dengan pelbagai industri. Jadi, bagi memantapkan lagi kualiti pendidikan tinggi negara, hari ini kita akan kupaskan tentang bagaimana MQA ataupun Malaysian Qualifications Agency memacu kualiti pendidikan tinggi negara. Nantikan topik menarik ini sebentar lagi. Baiklah penonton-penonton semua, adakah masih lagi ada di antara anda semua yang tak tahu apakah itu MyDigital.kkmm ini? Jadi untuk pengetahuan anda semua, MyDigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun KKMM. Selain daripada pendidikan, sebenarnya kita ada membicarakan pelbagai inisiatif. Bagi yang mengikuti kita, tahulah kan, kita ada bincangkan tentang teknologi, pelancongan, keusahawanan, hiburan, sukan pun ada ya, kesihatan, industri kreatif mahupun gaya hidup. Kenapa kita lakukan semua ini adalah untuk membantu anda mengetahui inisiatif kita semua dan bagaimana anda nak mengetahui perkembangan terkini kami. Mudah saja layari mydigital.kkmm.my ataupun follow kami di Instagram maupun Facebook kami. Baiklah, kita kembali dengan topik kita. Sedikit saya nak kongsikan bersama dengan anda semua berkaitan dengan tekanan dan permintaan ke atas graduan yang kompeten dan holistik serta laluan pembelajaran yang fleksibel adalah isu yang memerlukan jawapan dari sebuah sistem pendidikan tinggi yang komprehensif dan responsif tanpa mengkompromi prinsip dan norma kualiti pendidikan. Tidak kurang penting sebenarnya, ekonomi dunia sedang menuju ke era baru perindustrian yang bercirikan revolusi industri keempat yang pastinya bakal mengubah alam pekerjaan dan akhirnya juga akan memberi kesan kepada bidang-bidang kelayakan pendidikan tinggi. Saya pasti anda juga setuju tentang statement ataupun apa yang kita sampaikan sebentar tadi. Inilah sebenarnya fenomena dan cabaran yang perlu dihadapi oleh MQA dalam menyokong pembangunan negara yang menjadi sebuah negara maju yang progresif. Justru menjadi tanggungjawab MQA sebenarnya untuk membangunkan sistem kelayakan dan jaminan kualiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dengan menyediakan ekosistem dan kondusif yang menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Jadi sebenarnya adakah anda dalam kalangan yang sedang berfikir untuk sambung belajar? Tidak kiralah pada peringkat diploma, sarjana muda ataupun sarjana sekalipun tetapi masih tak tahu apa keputusan yang terbaik yang perlu dilakukan. Soalan-soalan itu kita akan ajukan kepada pihak MQA sebentar sahaja lagi. Jadi untuk segmen yang pertama ni kita akan berkongsi bersama dengan anda semua. Kembali bersama dengan saya di studio, saya nak kongsikan ini dia tetamu kita yang akan berkongsi banyak insya-Allah bersama dengan kami, Puan Nur Asikin binti Yahya selaku pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia MQATC MQA. Selamat datang Puan Nur Asikin. Terima kasih Hani. Ya, terima kasih juga bersama-sama dengan kami. Pastinya kadang-kadang susah untuk kita approach dan juga kita tahu secara keseluruhannya. Hari ini kita ada individu yang kabarnya tadi sempatlah berbual 20 tahun lebih dalam industri ataupun dalam MQA ini. Pasti banyak yang boleh dikongsikan insya-Allah. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu kepada anda semua dengan video yang disediakan terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada segmen kita yang pertama. Sama-sama kita saksikan.
memberikan sedikit idea awal apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Itu dah tadi video yang kita sempat sediakan untuk anda semua, pastinya untuk mengetahui apakah intipati perbincangan kita yang seterusnya. Baiklah, kita kembali bersama dengan Puan Nur Asikin untuk berbicara mula-mula sekali mukadimah kita untuk perbincangan. Pastinya kita nak tahu kan, ada dalam kalangan kita tak tahu apakah itu MQA. Mungkin mereka ada idea, mereka dah sambung belajar sampai ke peringkat yang tinggi tapi tak tahu apakah peranan MQA ini sebenarnya. Puan Nur Asikin mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Baik, terima kasih Anim. Ya. Bagi pihak MQA, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada My Digital kerana memberi peluang kepada MQA untuk memberikan penerangan lah pada pagi ini. Jadi saya mulakan dulu dengan penerangan ringkas lah mengenai MQA. Apakah itu MQA? MQA ni bahasa Melayunya kita panggil sebagai Agensi Kelayakan Malaysia lah, ataupun in English kita panggil Malaysian Qualification Agency. Merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. So agensi ini ditubuhkan setelah Parlimen meluluskan akta yang diberi nama Akta 679, Akta Agensi Kelayakan Malaysia. Baik. Jadi selepas tu MQA telah ditubuhkanlah pada 1 November 2007. So kalau ikut hari ini dah 1 Disember. So 1 November yang lepas MQA telah pun menyambutlah ulang tahun kelahiran yang ke 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun. Dia dah tingkatan 2 lah. Kira kalau sekolah dah tingkatan 2 lah. Dah masuk alam remaja macam tu kan. Dah matang untuk membuat keputusan. Inilah yang dikatakan bagaimana mereka mempunyai tanggungjawab yang besar kan untuk menggalas memacu pendidikan tinggi negara. Mungkin kalau boleh saya kongsikan sedikitlah sejarah dari segi jaminan kualiti pendidikan tinggi di Malaysia ni sebenarnya bermula dengan penubuhan Lembaga Akreditasi Negara pada tahun 1997. Tapi disebabkan oleh revolusi pendidikan tinggi dan sebagainya, pada tahun 2007 kerajaan telah berhasrat untuk menggabungkan urusan jaminan kualiti ini di bawah satu agensi. Oleh itu MQA telah ditubuhkan dengan hasrat yang tersebut untuk membolehkan urusan jaminan kualiti dilaksanakan oleh satu agensi dan dia akan mengawal selia semua urusan jaminan kualiti untuk pendidikan tinggi, termasuklah yang daripada swasta dan juga daripada awam. Jika sebelum ni swasta dan awam ada dua agensi yang berbeza. Jadi itulah sebenarnya pengembangan fungsi MQA. Jadi saya harap lepas ni orang kena kenal lah MQA after 14 tahun. Dah ambil degree, dah ambil diploma, mungkin master, tapi tak tahu apakah fungsi MQA sebenarnya. Mereka yang menetapkan segala akreditasi kan, kursus-kursus yang sebenarnya apa yang anda sedang ambil. Tak apa, kita dalami lagi nanti dalam masa kita berbincang ini. Mungkin fungsi MQA. Fungsi MQA yang boleh dikongsikan bersama dengan kami. Kadang-kadang kita nampak secara general je kan. Mungkin lebih detail lagi kita nak faham apakah fungsi MQA. Dalam penerangan awal tadi kita ada menyebut mengenai pekertaan kerangka. Jadi sebenarnya MQA ini berfungsi untuk melaksanakan kerangka kelayakan Malaysia. Kerangka ini merupakan satu dokumen yang penting lah. Ia merupakan asas kepada penganugerahan kelayakan dalam negara kita lah. Selepas cara bagaimana MQA mengawal selia ataupun memastikan pelaksanaan kerangka adalah melalui akreditasi. Itu adalah fungsi kedua MQA lah. Jadi MQA menganugerahkan akreditasi, memberi akreditasi kepada program-program yang mematuhi kerangka. Itu dia, program-program yang mematuhi kerangka akan diberikan akreditasi. Yang anda dengar mungkin akreditasi. Dalam kalangan kita mungkin tak faham apakah itu akreditasi. Mereka yang mungkin dalam bidang institusi pendidikan agak cakna dengan perkataan ini dan penggunaan perkataan ini. Mungkin Puan Nur Asikin juga nak terangkan kita bagaimana kita nak faham apakah itu akreditasi dalam sistem ini. Mudahnya akreditasi ni kalau macam kita pergi beli barang, kita akan cari barang yang ada cap sirim. Ataupun kita akan beli barang kalau perempuan dia nak beli handbag yang ada brand LV. Jadi bila you nak beli, nak cari program pengajian yang berkualiti, you kena cari logo MQA. So kalau orang lelaki dia suka apa kan, kamera, you nak kamera takkan nak beli kamera cak ayam contohnya. So kita akan cari program yang berkualiti, maksudnya yang ada akreditasi. Jadi akreditasi merupakan pengiktirafan ataupun pengesahan bahawa program tersebut telah mematuhi kerangka dan telah mematuhi dasar dan polisi jaminan kualiti yang telah ditetapkan oleh MQA. So tadi ada peranan yang kedua kan, memberi akreditasi, dan MQA juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan dasar dan polisi berkaitan dengan jaminan kualiti. Perakuan akreditasi itu pastinya antara yang kita perlu faham kerana kursus-kursus yang melibatkan pengakuan akreditasi ini boleh menjamin masa depan pelajar juga sebenarnya kan. Pelajar nak pilih kursus yang mana. Tadi tu kata CHOP MQA pasti ada dalam kursus pemilihan anda semua. Bagaimana pemilihan ataupun MQA ini menyatakan memilih kursus-kursus ini sebagai pemilihan di bawah akreditasi bawah MQA?
adakah mereka ada ciri-ciri ataupun kelayakan tertentu yang perlu dilakukan ataupun perlu dibawa oleh kursus tersebut untuk menyatakan ini merupakan pemilihan MQA untuk akreditasi? Kalau dari segi mungkin saya sentuh dari segi proses penilaian lah kot yang dilaksanakan oleh MQA, sebab program yang mendapat akreditasi akan dinilai oleh MQA. So kita ada dua peringkat penilaian program sebelum untuk sesuatu program tu, akreditasi provisional dan juga akreditasi penuh. Jadi akreditasi provisional ni sebelum sesuatu program tu dikendalikan, kita akan nilai dari segi kurikulum program tersebut. Dan kita juga melihat dari segi persediaan untuk penawaran program. Barulah MQA akan keluarkan akreditasi provisional, dan selepas dapat akreditasi provisional dia perlu memohon kelulusan daripada kementerian dari segi prosesnya lah. Jadi kemudian seterusnya di peringkat yang kedua, MQA akan menganugerahkan akreditasi penuh ataupun in English kita kata full accreditation. Full accreditation ni kita akan lihat dari segi pelaksanaan program tersebut, adakah mematuhi apa yang dijanjikan semasa peringkat akreditasi provisional. Maknanya tak lepas pada peringkat awal saja. Kita ada second stage, kita tengok macam mana dari segi sampai pelaksanaan. Pelaksanaannya macam mana. Jadi kita akan lihat dari segi pelaksanaan, dan kita juga memastikan bahawa pelajar mencapai hasil pembelajaran yang dijanjikan untuk program tersebut. Setiap program mengikut kerangka perlu ada hasil pembelajaran program. Jadi kerangka telah menetapkan bahawa pembelajaran di Malaysia ni adalah berasaskan outcome based education. So berdasarkan hasil pembelajaran, dan pelajar perlu mencapai hasil pembelajaran tersebut untuk memastikan dia ada kompetensi yang diperlukan oleh pekerjaan ataupun untuk dia melanjutkan pelajaran nanti. Jadi dia perlu ada, itulah ciri-ciri untuk program yang dapat akreditasi. Akreditasi penuh tu memang cukup penting sekali untuk kursus-kursus tu bagi mendapat kelayakan penuh akreditasi dari MQA. Baiklah, itu sedikit kita bincangkan bersama dengan anda semua, sedikit pengenalan apakah yang anda perlu faham tentang MQA dan juga akreditasi. Tapi untuk tambahkan lagi pemahaman anda perlu saksikan video ini dan kita akan sambung perbualan seketika nanti. Saksikan terlebih dahulu. Itu antara soalan-soalan lazim lah kan yang telah pun diberi pernyataan oleh pihak MQA sendiri untuk anda lebih faham tentang apakah itu kelayakan dan juga bagaimana kelayakan itu diberikan terhadap kursus-kursus yang dipilih melalui MQA. Okey, mungkin kita boleh teruskan juga perbincangan kita kali ini dengan sedikit kita nak tanyakan berkaitan dengan kelebihan program pengajian yang diakreditkan dan juga bagaimana disenaraikan dalam daftar kelayakan Malaysia ataupun MQR ini. Okey. Tadi kita dah cerita pasal kerangka, akreditasi dan sebagainya. Jadi di akhir kepada semua proses tersebut, program yang telah mendapat akreditasi penuh akan disenaraikan di dalam daftar kelayakan Malaysia ataupun kita panggil sebagai Malaysian Qualification Register. Jadi di sinilah sumber maklumat untuk mendapatkan program yang telah diakreditasi. Faedah-faedah kepada program yang telah mendapat akreditasi antaranya ialah ia boleh dipertimbangkanlah untuk permohonan bagi pekerjaan di kerajaan. Selain itu akan memudahkan urusan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di mana-mana PPT lah. Dan selain itu kalau untuk badan profesional, akreditasi MQA akan dijadikan asas untuk tujuan amalan dalam bidang profesional yang berkenaan lah. Contoh macam kita MQA bekerjasama dengan badan-badan profesional untuk tujuan pengakreditan program-program dengan badan profesional, antaranya bidang kedoktoran, bidang medical degree maksud saya.
engineering dan beberapa lagi badan profesional lain yang turut bekerjasama dengan MQA lah bagi tujuan pengiktirafan program-program bidang badan profesional ini. Okey, selain itu kita dah nak sambung belajar di peringkat lebih tinggi pun perlu mendapat akreditasi daripada MQA. Betul. Dan kita bila menganjurkan pelajaran pun kita akan minta pemindahan kredit. Jadi untuk tujuan pemindahan kredit pun perlu daripada program yang telah mendapat akreditasi MQA. Itu antaralah faedahnya. Saya tertarik dengan apa yang Puan Nur Asikin katakan tentang kalau kita nak sambung belajar, tapi mungkin adakah jalinan kerjasama yang dilakukan oleh pihak MQA dengan pihak luar di mana untuk membolehkan, memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita melanjutkan peringkat pada peringkat antarabangsa? Okey. Jadi pengakreditan MQA ni kita punya bukan sahaja untuk di Malaysia sahaja, tapi di luar negara juga senarai MQR tu akan dijadikan asaslah untuk agensi-agensi ataupun universiti-universiti di luar negara mendapatkan maklumat mengenai program-program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA. Jadi kita punya register tu akan dirujuk untuk tujuan nak menyambung pengajian di IPT di luar negara. Dan itu menyebabkan juga kita punya MQA ini diiktiraf di luar negara. Okey, bagaimana kalau kita sebagai pelajar ini untuk mengetahui kursus yang diambil itu telah pun diberi kelayakan oleh pihak MQA? Apa yang boleh kita bezakan? Okey, nak kena semaklah dalam, kita ada dua kaedah untuk menyemak. Satunya boleh melawat portal MQA, boleh pergi ke portal MQA, dalam tu ada MQR. So dalam MQR ni kita boleh buat semakanlah kepada program-program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA. Kita boleh buat semakan, ada kod dia, boleh guna nama program ataupun boleh guna kod permohonan. So boleh guna kata kunci untuk tujuan mencari maklumat-maklumat yang telah mendapat akreditasi. Selain itu, kita juga ada aplikasi yang kita panggil MyMQR. So MyMQR ni boleh di-download dekat handphone saja dan kita boleh gunakan, sama jugalah ada fungsi untuk search dan sebagainya. Maksudnya kalau kita ada program yang nak kita ikuti tu, kita dapatkan nama program dia ataupun dapatkan nama institusi, boleh masukkan kod yang berkenaan dalam kita punya MQR ni untuk tujuan carian maklumat lah. Kan segalanya berada di hujung jari sekarang ni kan, untuk anda mengesahkan sama ada kursus anda itu telah pun diberi kelayakan akreditasi dari pihak MQA. Betul. Okey, kita nak sambung perbualan sebenarnya bersama dengan Puan Nur Asikin tentang apel pula, tapi sebelum tu terima kasih untuk Puan Nur Asikin setakat ini perkongsian. Kita harapkan agar bermanfaat buat penonton yang ingin sambung belajar. Menariknya sebenarnya ada beberapa laluan yang boleh diguna pakai jika ingin sambung belajar. Jadi selepas ini kita akan sambung bersama dengan Puan Nur Asikin untuk anda yang nak sangat continue ataupun sambung belajar dengan laluan apel A dan juga apel C. Kalau anda nak tahu, teruskan bersama dengan kami, dan sambil-sambil tu jangan lupa untuk layari mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai perkembangan terkini. Kita ada booth dan juga aktiviti menarik yang disediakan khas untuk anda semua. Jangan lupa tahu untuk follow kami di Instagram maupun Facebook kami. Kita kembali selepas ini. Kami faham, nak berniaga ni mencabar. Tahu tak, perniagaan anda boleh dipasarkan secara percuma di Cari @Unify. Perniagaan anda kekal beroperasi 24 jam dan meluas ke seluruh kejiranan agar lebih ramai pelanggan menemui anda dan berhubung terus secara langsung. Sertai Cari @Unify sekarang dan kembangkan perniagaan anda. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam mydigital.kkmm. Kali ini kita nak bincangkan tentang edisi pendidikan. Kepada mereka yang mungkin baru saja bersama dengan kami, inilah yang kita akan bawakan kepada anda, terutama sekali bagi mereka yang nak sambung belajar. Kalau segmen pertama tadi sebenarnya kita pun sudah berkongsi tentang pengenalan ringkas MQA dan juga laluan untuk lepasan SPM maupun STPM untuk menyambung pelajaran. Kali ini kita akan berkongsi, nak sambung perbualan kita bersama dengan Puan Nur Asikin, nak berkongsi pula mengenai dua laluan, iaitu apel A dan juga apel C. Apa yang dikatakan dengan apel A dan juga apel C ni? Siapakah pula yang boleh menggunakan dua laluan ini? Kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Asikin, wakil yang akan bersama dengan kita. Pastinya tahu tentang selok-belok dan memudahkan cara bagaimana pelajar-pelajar untuk mungkin memohon, nak menyambung pelajaran dan sebagainya. Kalau sebentar tadi kita dah fokus perbincangan kita mengenai pelajar lepasan SPM dan juga STPM yang mahu melanjutkan pelajaran. Bagaimana pula bagi mereka yang sudah bekerja
ada kan, adakah ruang ataupun peluang bagi mereka untuk melanjutkan pelajaran? Mungkin Puan Dr. Siti nak kongsikan bersama dengan kami, nak terangkan bersama dengan kami. Okey. Tadi kita menyentuh mengenai mereka yang ada kelaikan formal. Jadi bila dia ada kelaikan formal, macam mana kaedahnya? Kena semak program yang dah dapat akreditasi. Jadi ni kita di segmen ni kita akan cerita mengenai mereka yang tiada kelaikan formal. Maksudnya selepas habis mungkin ada SPMR sahaja, mungkin ada pengalaman kerja tapi tak ada kelaikan formal. Jadi itulah sebenarnya yang kita sediakan laluan melalui APEL. APEL ni sebenarnya salah satu daripada inisiatif MQA dan juga Kementerian Pengajian Tinggi untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat bagi memberi peluang kepada mereka yang tiada kelaikan formal meneruskan pengajian di pendidikan tinggi melalui pengakreditan pembelajaran, pengalaman dan pembelajaran terdahulu, ataupun dalam English kita kata accreditation of prior experiential learning. So mereka ada pengalaman. Pengalaman ni kita akan nilai bagi tujuan untuk sama ada APEL A. APEL A adalah untuk kelaikan masuk, ataupun APEL C. APEL C adalah bagi tujuan menilai pengalaman ni untuk mendapatkan pindahan kredit. Manakala yang terbaru MQA baru perkenalkan APEL Q, iaitu menggunakan pengalaman untuk terus mendapatkan kelaikan dalam bidang formal. Jadi mereka tak ada kelaikan formal, mereka ada banyak pengalaman, mungkin pengalaman industri, pengalaman peribadi. So dia pengiktirafan kepada pembelajaran formal, non-formal dan juga informal. Itulah sebenarnya APEL ni. So kita dah kata dua laluan lah, laluan formal dan juga laluan tidak formal. Sebab kalau kita katakan memang mereka tak ada kelayakan dari sudut institusi pendidikan dan sebagainya, tetapi pengalaman sangat berharga kan. Kadang-kadang mereka dah kerja lebih daripada 10 tahun dalam bidang itu. Ya, betul. Jadi adakah kelayakan yang diperiksa itu dikatakan APEL A inilah kan, kita ambil laluan APEL A, APEL C. Kita nak sentuh dahulu tentang APEL A ini. Adakah ianya dikatakan sebagai alternatif lain bagi membantu mereka untuk menyambung pelajaran? Betul. Betul Tanim. Memang ini adalah peluang yang kita berikan kepada mereka yang mempunyai pengalaman. Tapi pengalaman ni perlu dinilai lah. Pengalaman yang mempunyai nilai pembelajaran akan diberikan pengiktirafan melalui APEL A ataupun APEL C. Ada proses penilaian dia untuk memberi pengiktirafan kepada pengalaman tersebut. Dan itu juga akan memberi impak kepada kursus apa yang akan dipilih ataupun yang akan ditawarkan berdasarkan pengalaman mereka. Okey, sekurang-kurangnya mereka tahu kalau mereka dah ada pengalaman berpuluh tahun dalam pelajaran, walaupun tak ada peringkat yang tinggi dalam institusi pendidikan, sekurang-kurangnya anda ada peluang sebenarnya untuk melanjutkan pelajaran. Okey. Jadi kalau kita nak kongsikan juga bagaimana syarat yang perlu dipenuhi oleh mereka untuk menggunakan alternatif laluan yang dikatakan APEL ini. Okey. Ada syarat-syarat dia lah. Sebagai contoh, mungkin mereka yang ada PMR dan berkhidmat di bidang perhotelan dan bercadang untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah. Jadi ada syarat-syarat yang ditetapkan. Antaranya ialah perlulah hanya ditawarkan untuk warga negara Malaysia sahaja. Okey. Dan untuk peringkat sijil, kita tetapkan untuk calon mestilah berumur 19 tahun. Ni nak mengambil kira supaya mereka ni ada mengumpul pengalaman. So adalah tahap umur yang kita tetapkan 19 tahun untuk peringkat sijil. Manakala untuk 20 tahun bagi peringkat diploma, berumur 20 tahun dan mereka ada pengalaman, pengalaman tu boleh dinilai untuk tujuan kemasukan ke peringkat diploma. Seterusnya untuk peringkat T6 ataupun peringkat degree, kita syaratkan mereka perlu berumur 21 tahun. Tak ada kelaikan formal tak apa, yang penting ada pengalaman untuk tujuan kemasukan ke peringkat degree. Untuk peringkat T7 ataupun peringkat master, mereka perlulah berumur 30 tahun. Yang ni kita minta sedikitlah ada kelaikan formal, maknanya dia ada pengalaman dan dia ada sekurang-kurangnya ada STPM, diploma atau yang setara untuk dinilai. Asasi ya. Asasi, yes. Itu yang setara dengannya lah, contoh macam foundation. So boleh digunakan untuk tujuan kemasukan ke peringkat master. Okey, itu dia. Ini seperti mana yang anda dapat saksikan di skrin sebentar tadilah, kelayakan asas yang anda perlu tahu mengikut pada peringkat umur dan juga pengalaman berdasarkan sijil juga yang ditenterakan untuk anda apply, memohon melalui APEL A. Kalau kita berbicara juga tentang sijil APEL A ni, adakah boleh kita samakan standard ataupun tarafnya bersama dengan sijil program akademik di PPT? Okey, yang tu tak samalah. APEL A ni tujuan dia hanyalah untuk menggantikan kelaikan formal bagi tujuan kemasukan. Contoh kalau pelajar tu dia ada sijil APEL A, kalau boleh saya tunjukkan kat sinilah kita punya contoh sijil untuk kemasukan ke peringkat sarjana.
Sekejap kena pegang lama sikit. Kita nak bagi penonton kita semua tengok. Ini merupakan sampel untuk sijil. Sedikit baringkan dia. Baringkan dia. Itu dia. Harap-harap anda semua nampak. Inilah sampel sijil APEL A dari MQA. Kalau anda dapat, bila kita nak berbicarakan tentang bagaimana bezanya dengan sijil program akademik PPT ni, memang bezalah. Ini sijil dia. Jadi sijil ni sebenarnya hanya boleh digunakan untuk tujuan kemasukan ke program yang nak dimohon lah. Kalau nak masuk diploma, kita gunakan untuk kemasukan diploma. Kalau untuk degree, kemasukan degree lah. Tak boleh juga digunakan untuk pembunuhan pekerjaan dan sebagainya. Dia tujuan dia hanya untuk menggantikan kelaikan masuk sahaja. Kan sepatutnya anda perlu melalui proses yang seperti sebelum ini, tapi inilah yang akan menyebabkan anda boleh sambung belajar, masuk belajar. Itu dia. Mungkin anda jangan salah gunalah kan. Jangan salah guna. Tak boleh nak apply bekerja dengan tak boleh. Hanya untuk kemasukan pula yang pergi minta kerja dengan APEL A. Nanti MQA pula akan dipersoalkan macam tu. MQA tak dipersoalkan. Baiklah, itu dia sedikit perbincangan yang kita harapkan agar anda dapat manfaat daripada perbincangan kami. Tapi sebelum tu, kita nak anda lagi faham berkaitan dengan APEL A ini. Kita sediakan video untuk anda saksikan.
Ya, saya pasti anda dah faham betul-betul apakah itu yang dikatakan tentang apel A. Tapi tadi di awal saya dah kabarkan kepada anda semua, kita nak sentuh tentang dua, apel A dan juga apel C. Apakah itu pula dengan apel C? Kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Asikin. Baiklah, kita terus sahaja dengan apakah itu apel C. Sebab kita dah faham tentang apel A, apel C ini melibatkan pindahan kredit pula. Untuk kita lebih faham tentang apakah itu apel C, mungkin Puan Nur Asikin boleh kongsikan. So, apel A dengan apel C, beza dia, apel C adalah untuk penilaian pengalaman pembelajaran terdahulu bagi tujuan pindahan kredit. Okey. So kalau tadi untuk menggantikan kelaikan masuk adalah apel A, yang C ni adalah untuk tujuan pindahan kredit. Okey. Jadi prosesnya adalah penilaian instrumen, penilaian portfolio, ada aptitude test, ada challenge test dan sebagainya. Bagi tujuan ada temuduga. Jadi kita akan ada proses untuk menilai pengalaman tersebut. Tapi apel C, kena ingatlah lepas ni A untuk masuk, C adalah untuk tujuan pindahan kredit. Okey, C untuk dapat tujuan kredit pindahan transfer. kredit. Jadi kalau instrumen yang melibatkan seperti mana dikabarkan tadi, portfolio, temuduga, kita ada juga yang dikatakan aptitude test. Kalau apel C ni perlukan perjalanan yang berbeza. Okey, perjalanan untuk apel C ni disebabkan oleh apel C dilaksanakan oleh PPT yang berkenaan. So PPT yang dah dapat kelulusan sebagai pusat untuk menilai apel C, dia akan melaksanakan penilaian. So penilaian yang akan digunakan untuk apel C adalah bergantung kepada pengalaman apa yang nak kita nilai lah. So kalau kita nak menilai knowledge, mungkin kita akan minta penyediaan portfolio. Kalau kita nak melihat kemahiran praktikal ataupun pelaksanaan, mungkin kita akan minta untuk pelajar menunjukkan kemahiran dia, mungkin demonstration of skill ataupun dalam bentuk pembentangan. Jadi kaedah penilaian itu adalah bergantung kepada pengalaman apa yang kita nak nilai. So yang tu kita serahkan kepada PPT yang ada kelulusan sebagai center untuk apel C melaksanakan penilaian. Kebetulan hari ini saya ada bawa contoh portfolio lah. Mungkin boleh tunjukkan juga bersama dengan kami. Ini adalah contoh portfolio untuk apel yang disediakan oleh pelajar lah. Itu dia nanti. Tebal nampak. Ni banyaklah ni pengalaman industri dia. Portfolio master level. Portfolio untuk master level. Sememangnya tebal lah untuk dibukukan pengalamannya. Okey, ini dah contohnya. Mungkin ada nak kongsikan apa-apa lagi sebelum kita, yalah banyak juga kita bincangkan ni. Apel C tadi dari segi kelaikan ni kita benarkan untuk semua layak memohon. Kalau macam apel A kita kata hanya untuk warga Malaysia sahaja. Tapi untuk apel C semua boleh memohonlah. Dan tiada had umur ditetapkan. Asalkan ada pengalaman yang mempunyai nilai pembelajaran, kita akan bagi penilaian untuk tujuan pindahan kredit. Jadi itulah bezanya antara apel A dan juga apel C. Jadi apel C ni dia akan mengelakkan daripada berlakunya pertindihan pembelajaran, sebab mungkin ilmu dalam yang kita nak hadir kat kelas tu kita dah perolehi melalui pengalaman. Betul. Jadi tak perlu lagi kita ulang dalam bentuk pembelajaran dalam kelas. Jadi itu yang pentingnya penilaian awal untuk mendapatkan apel C itu untuk mengetahui kebolehan individu tersebut ataupun pelajar tersebut. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Nur Asikin berkongsi dengan kami banyak sangat, antaranya pastinya dua laluan untuk sambung belajar melalui apel A dan juga apel C. Jadi secara rumusannya apel A ialah tujuan kemasukan ke program, manakala apel C pula sebenarnya bertujuan untuk pindah kredit kursus di dalam program akademik yang diikuti. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Asikin binti Yahya selaku pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia MQATC dari MQA atas perkongsian yang cukup bermanfaat pada segmen kali ini. Pastinya kita nak bantu mereka yang nak sambung belajar. Sekurang-kurangnya anda mengetahui ada alternatif lain, ada laluan lain yang boleh anda cuba. Baiklah, sekembalinya nanti kita akan berkongsi tentang apel Q. Apakah itu tentang apel Q? Ini yang dikatakan pengalaman jadi kelayakan. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Telefon ni hebat. Order sekarang, esok dapat. Ramesh, kau pernah pakai ke telefon tu? Tak pernah nampak pun. Taklah. Diorang bayar aku untuk puji telefon diorang tu. Tak patut buat macam tu. Mana tahu telefon tu bukan tulen pun. Baik padamkan ulasan kau tu sekarang. Jangan sebar maklumat palsu. Jadilah pengguna internet yang bertanggungjawab. Klik dengan bijak. Terima kasih
kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di mydigital.kkmm dan masih lagi bersama dengan tetamu MQA. Kali ini nak berkongsi kepada anda semua bagaimana MQA memacu kualiti pendidikan tinggi negara. Seperti mana yang saya dah katakan tadi, segmen ini kita nak tahu tentang lebih lanjut lagi tentang Apel Q ataupun Apel Q yang dikatakan pengalaman jadi kelayakan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengalaman boleh jadi kelayakan ni? Mungkin adakah setengah pengalaman boleh melayakkan kita untuk menyambung pelajaran dengan Apel Q? Soalan-soalan yang pastinya menjadi soalan lazim ataupun yang bermain di minda anda semua. Tapi tak apa, kita nak menjawab persoalan ini bersama dengan saya di studio. Saya nak kenalkan terlebih dahulu Encik Muhammad Zafir bin Mustafa, Pengarah Kanan Sektor Pembangunan Dasar dan Kepakaran MQA. Baiklah, selamat datang kita ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tadi kita ada juga wakil dari MQA, kali ini pastinya nak berkongsi dengan kita Apel Q pula. Apel Q ni katanya lebih baru sikit lah kan daripada Apel A dan juga Apel C. Kalau tadi Puan Rosiki dah berkongsi dengan kami semua berkenaan dengan Apel A dan juga Apel C, mungkin Tuan nak ceritakan pula apakah yang dikatakan pengalaman boleh jadi kelayakan ni dengan Apel Q. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Anim dan terima kasih kepada My Digital. Saya rasa sekali lagi bagi pihak MQA untuk mengucap terima kasih. Ini Apel Q adalah satu produk baru sebagaimana yang Anim cerita tu. Dia merupakan eksperimentasi 10 tahun oleh MQA tentang Apel. Okey, kalau pertama tadi untuk sambung belajar saja. Yang kedua kita dapati bila kita dah benar sambung belajar, kita dapati ada pengalaman lebih untuk transfer kredit. Dan baru-baru ini apabila kita lihat sebenarnya ada juga pengalaman dia lebih. Jadi selain daripada dia boleh sambung belajar, tetapi rupanya pengalaman dia terlalu banyak. Dan sebenarnya sesuai untuk kita buka satu peluang yang mana penilaian itu adalah untuk maksud penganugerahan. Jadi dalam aspek ni, kalau boleh saya tekankan, dia ada persamaan ya, because dia masih lagi apel. That mean merit tentang sesuatu penguasaan ilmu dan juga pengetahuan dan kemahiran tu boleh dapat secara informal. Itu sama. Tetapi bezanya adalah tujuan dia saja. Yang ini untuk sambung belajar saja. Sebab mungkin selepas dia bekerja tu baru bekerja 5 tahun lepas habis sekolah. Apel C pula mungkin dia dah kerja 7 tahun 8 tahun. Tapi yang ini pengalaman dia luas. Takkan kita nak bagi hanya untuk sampai transfer kredit saja. So itulah bezanya. Apel Q sebenarnya kita memberi lebih kepada mereka yang punya pengalaman yang lebih di luar sana. Itu basically yang dikatakan anugerah, maknanya anugerah. Kan? Sebab kadang-kadang dalam kita ni daripada syarikat itu wujud sampailah ke puluhan tahun mereka bekerja di syarikat yang sama. Bagaimana kita nak berikan pengiktirafan kepada mereka hanyalah dengan sambung belajar ataupun pindahan kredit, betul tak? Ini yang mungkin kita panggil nama biasa kita panggil otai lah. Otai dalam industri. Dalam industri, yes. Okey, siapa yang sebenarnya menilai ataupun mereka yang boleh memberi pengiktirafan kepada individu tersebut melalui Apel Q ini? Okey. Dia bila kita datang dengan konsep yang berbeza, kita memerlukan instrumen yang berbeza. Cuma di sini mungkin kalau saya lebih suka buat perbandingan lebih memudahkan ya. Betul, lagi faham. Lagi faham. Apel C bila dia buat penilaian seperti mana Puan Syikin cerita tadi, dia menilai berasaskan kepada kursus. Kita dah belajar macam mana kita buat sesuatu dan kita akan challenge dia berdasarkan kursus tersebut. Kalau contoh pengetahuan dia tentang mungkin ekonomi, kita akan tanya tentang ekonomi. Begitu tu mungkin tentang pengurusan, mungkin tentang pengurusan. Tetapi untuk Apel Q ini kita melihat penilaian itu lebih luas. Dia melihat kepada komponen pengajian tersebut. Kalau dalam accounting dia ada komponen perolehan, dia ada komponen auditing apa semua. The challenge test yang kita laksanakan perlu kepada komponen tersebut lah. Jadi kita memerlukan institusi yang kompeten. Betul. Secara pragmatiknya MQA pada waktu ini lebih melihat kepada IPT yang kita dah bagi lulus Apel C tu. Pastinya. Mestilah kan. Sebab dia dah biasa dah kan. Walaupun jadi mereka dah biasa di peringkat subjek. Jadi sekarang ni kita bagi panduan dan juga ketetapan yang bersesuaian untuk mereka progres di mana diorang dapat mengamalkan dia di peringkat program pula. Dan sekarang ni kita mungkin sedikit tambahan sajalah. Walaupun produk ni baru, pada tahun ini kita dah memulakan rintis untuk beberapa institusi. Bila kita nak laksana tu benda baru kita kena rintis dulu. Dan kita kena tengok bagaimana dia punya sambutan. Dan setakat ini kalau boleh tengok dekat website MQA ada sebanyak 5 institusi telah membuat rintis yang melibatkan
dan 12 program. Okey, itu dia. Dan sambutan amat baik sekali kalau kita katakan. Sebab bagi kita, kalau walaupun ianya produk baru, tapi penilaian merit itu dilakukan dalam masa 10 tahun melihat kepada kejayaan Apple yang sebelum ini. Okey, itu dia dah cerita tentang Apple Q sikit je. Jangan ke mana-mana. Tuan masih lagi bersama dengan saya sebab banyak lagi sebenarnya kita nak tanya bersama dengan Tuan Zafir. Saya dah Zarif ke Zafir dah confuse kat tu. Bersama dengan Tuan Zafir seketika nanti kita nak teruskan perbualan kita, tapi sebelum tu kita nak anda saksikan video ini terlebih dahulu. First, I would say that I'm so grateful that there is such thing as APEL in the country, because this actually supported student or individual like me. Right, and that's what APEL means to me. When you talk about APEL, you talk about show me what you can do. Right? When you talk about APEL, you talk about I've got something to prove, right? And no other measurement, any traditional measurement will be able to put a needle to it, right? Saya rasa gembira sangat sebab saya ada satu option untuk mendapat satu tahap akademik lah kalau saya mencuba APEL. Jadi APEL ni dia membuka ruang kepada kami lah. Lamalah saya menunggu MQA wujudkan program ni. As I mentioned earlier, APEL, it is very important because you're kind of like opening the opportunity for people who do not have a chance to further their studies, or maybe could not meet up with the qualification and so forth, but still contributing to the development of the country. This might be another chance that how we could actually improvise and also to help. Anyone should have access to lifelong learning opportunities that can help them acquire the knowledge and skills needed. At a national level, the blueprint of enculturation of lifelong learning for Malaysia is based on 4 strategies. The partial feature of this strategy was explained according to 3 different types of learning. MQA's main role is to implement the Malaysian Qualifications Framework MQF. It is a basis for quality assurance of higher education and encourage lifelong learning initiatives. Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL, is a systematic process that involves the identification, documentation, and assessment of prior experiential learning. APEL determines the extent to which an individual has achieved the desired learning outcomes for access to a program of study and/or award of credits. Candidates make applications to MQA and then complete the APEL assessment. APEL certification received can be used to gain admission into a higher education institution. APEL for Credit Award allows candidates the opportunity for course exemption through their accumulated work experiences. The challenge test and portfolio are 2 popular assessment methods used in APEL-C. Now, you can use APEL to graduate faster. Jadi terima kasih kepada APEL sebab menyediakan option ini untuk kita semua rakyat Malaysia sebenarnya. And you know what? This is not where it ends. This is where it starts. This is where it all begins. Saya sarankan supaya cuba hubungi APEL dan dapatkan maklumat lanjut. Jangan fikir banyak, daftar aja dulu. Bergunalah untuk kita ambil opportunity ni untuk sambung belajar. So it's just like lifelong learning for me. So it's here, the opportunity is really in front of you. The real question that APEL asks you, are you worthy? If you are, come to APEL. Ya, ini merupakan peluang kita sebenarnya untuk meningkatkan lagi kita punya standard apabila kita telah pun mendapat penganugerahan. Itu yang dikatakan dengan APEL Q. Dianugerahkan kepada mereka yang mengikuti beberapa kelayakan lah pastinya. Kita berbalik bersama dengan Tuan Zafir bersama dengan kita. Kalau tadi kita dah kongsikan APEL Q, bagaimana kita nak faham dan sebagainya. Mungkin apakah instrumen yang dinilai? Itu pun kita nak tahu juga. Kan? Bagi mereka yang mungkinlah ada niat untuk apply, memohon melalui APEL Q ini, mereka nak tahu juga apakah instrumen yang dinilai untuk
untuk menjadikan mereka ini diiktiraf, dianugerahkan melalui Apple Q? Okey. Terima kasih Anim. Saya rasa izinkan saya mungkin kita pergi pada kriteria dulu sebelum pergi instrumen ya. Okey. Berbeza dengan Apple A dengan Apple C. Untuk Apple Q ni dia memang purely pengalaman. Dia punya asas sekali. Walaupun mungkin dalam pengalaman tersebut dia ada belajar dan sebagainya, kita tetapkan sebagai contoh ya, untuk peringkat sijil minimum pengalaman adalah 5 tahun. Okey. Dan kemudian peringkat diploma 10 tahun. Diploma lanjutan 12 tahun dan seterusnya ijazah sarjana muda 15, sarjana atau master tu 20 dan kedoktoran 25. Dan kita kalau di sini dalam ketetapan dalam garis panduan kita pun kita tak cakap bahawa dia kena ada STPM ke SPM, is purely pengalaman. Dan kita tahu kalau pengalaman ni biasanya kita akan beranggapan bahawa mereka acquire pengalaman tersebut apabila mereka telah melalui proses, maksudnya masuk dalam karier itu apabila mereka berusia dalam usia yang bersesuaian untuk bekerja lah ikut law. Okey. Di sini kita sebenarnya mengiktiraf satu perkara ya. Apabila kita masuk belajar, niat kita adalah untuk belajar. Tetapi untuk di sini dalam kes Apple Q dan juga banyak apel, tapi especially Apple Q ni, kita mengiktiraf sebenarnya walaupun niat dia adalah untuk bekerja, tetapi dia mesti belajar untuk bekerja. Betul? Pembelajaran itu berlaku. Dan that's why dalam Apple Q kita melihat perkara itu penting untuk kita iktiraf. Dan di situ kita pergi pada instrumen ya. Di situ untuk instrumen yang kita laksanakan, dia ada dua benda dua perkara. Pertama ialah untuk akses pengalaman tersebut. Elemen-elemen yang diceritakan sebelum ni ada kita gunakan, tapi di intensity yang digunakan tu berbeza. Pertama portfolio. Portfolio kena ada. Kena sebab mantap lah kata. Kena portfolio untuk 15, 10 tahun, 20 tahun tu kena tahu. Kalau dulu hanya minta kecil-kecil, yang ni memang itu yang tebal. Bertahun-tahun punya cerita. Bertahun-tahun punya cerita. Okey, macam mana dia nak terangkan bahawa dia telah acquire certain level of kompetensi, kemahiran yang orang lain tak ada. Betul? Yang outiness tu. Okey. Satu. It's a better word. Yeah, alright. Dan kita rasa kita perlu juga secure authenticity, originality. Okey. Jadi bila kita nak secure originality dari segi apa yang kita nilai, kita akan buat lawatan kepada tempat kerja dia. Wow. Kalau macam contoh Hanim ni kan. Maknanya video tu is real lah tu. MQA datang pergi tengok tempat kerja tadi tu. Macam contoh ni kan. Untuk ni kita akan tengok macam mana Hanim mungkin mengendalikan apa semua, tengok setting di sini. Kita akan itu dah 20 tahun kerja pun nervous lagi. Tak apa. Dan kita akan interview kru-kru yang terlibat untuk tahu. Begitu. Yes. Because itu elemen authenticity. Dan lagi satu untuk triangulation kepada untuk memberi exemption yang besar dalam untuk Apple Q ni, kita akan buat challenge test juga. Okey. Kita akan buat challenge test sama ada melalui oral, demonstration dan interview sebagainya. Itu ikut keperluan. Ya. Okay. Jadi di akhir itu baru first part. First part. Oh, okey, itu baru first part. First part. The second part is basically dipanggil sebagai capstone. That mean you menunjukkan keupayaan you untuk dapat penganugerahan. Dan basically sebenarnya capstone ni basically adalah apa yang sebenarnya dilalui lazimnya oleh pelajar biasa. Okay. Cuma kita tak perlu ambil panjang seperti mereka. Mungkin shortcut banyak. Bukan sikit. Kalau Apple C tu sikit, yang ni banyak. Mungkin hanya perlu buat 4 projek saja. Kalau terus mungkin dissertation. Terus FYP je. Atau mungkin perlu pada bridging sikit-sikit. So itu adalah perkara yang ditetapkanlah dari segi kriteria dan juga instrumen. Baik, itu dia. Kalau ada mungkin tadi macam biasa je, tak ada niat lagi, tapi sekarang tiba-tiba mesti dah ada niat kan nak join ataupun nak apply Apple Q. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Zafir berkongsi dengan kita banyak sangat hari ini. Apple Q, produk baru tapi begitu memberikan kesan kepada mereka yang dan juga menghargai mereka sebenarnya yang dah kerja bertahun-tahun ini. Outiness ni. Satu perkataan baru saya belajar hari ini. Okey, ternyata sebenarnya pengalaman bekerja ni juga boleh melayakkan anda untuk menyambung pelajaran. Kan? Kita nak rehat seketika. Kembali nanti kita akan berkongsi pula mengenai sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Kepada anda semua, selain dari itu berbual ini, sebenarnya anda juga boleh pergi ke booth-booth yang disediakan dalam portal mydigital.kkmm.my. Pastinya pelbagai program dan juga tawaran yang menarik anda dapat ketahui daripada agensi maupun kementerian. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di mydigital.kkmm edisi pendidikan.
So, let's say you broke your phone and you need someone to fix it quickly. Where do you start? Cari at Unify. With Cari at Unify, you can easily find a list of local businesses around your area and contact them directly once you've found what you're looking for. Check out Cari at Unify now to find your favorite local businesses. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Anim Izzati dalam mydigital.kkmm, dan untuk pengetahuan anda sebenarnya selain daripada pendidikan, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain. Anda boleh tonton teknologi, pelancongan, keusahawanan, hiburan, industri kreatif. Kita ada sukan juga, gaya hidup maupun kesihatan. Tujuannya adalah untuk mengupas segala inisiatif kementerian dan juga agensi kementerian agar sampai kepada anda. Jadi mydigital.kkmm ni sebenarnya menyediakan booth-booth dari kementerian untuk anda lawati. Bagaimana nak lawati? Bagaimana anda nak tahu perkembangan terkini kami? Mudah sahaja, anda boleh layari mydigital.kkmm.my. Baiklah, kita bersambung dengan perkongsian kita. Kalau tadi kita dah kongsi tentang MQA dan juga pelbagai laluan untuk menyambung pelajaran seperti Apel A, Apel C dan juga Apel Q. MQA dah boleh ambil saya kerja? Boleh. Pada segmen terakhir ini kita nak bercerita lebih mendalam lagi tentang sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Pasti anda pernah mendengar perkataan TVET ini, tapi ramai juga yang masih tak tahu apakah itu TVET dan mungkin peluang-peluang yang boleh anda ketahui melalui ini. Jadi kita masih lagi bersama dengan Encik Zafir untuk membicarakan lebih lanjut lagi tentang sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Ini dia. Mungkin sekejap lagi anda dapat tengok bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami. Encik Zafir, mungkin boleh kongsikan juga sistem jaminan kualiti tunggal TVET ini. TVET mungkin kita selalu dengar. Tapi apakah yang dikatakan dengan sistem jaminan kualiti tunggal TVET ini? Okey. Terima kasih Anim. Ya. Mungkin saya cuba untuk memberi secara ringkaslah ya. Dari segi positif note ya. Kita pada especially pada tahun 90-an dan bermulaan tahun 2000 sebenarnya banyak pendidikan tinggi kita ni banyak flourish lah, maju, progress, termasuk berkaitan dengan program-program dengan TVET ni. Jadi pada bermula untuk RMK 11 di mana kerajaan meminta MQA begitu dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk melihat satu mekanisme untuk penyelarasan jaminan kualiti. Daripada situlah apabila kita berbincang dan sebagainya, kita bawa ke satu cadangan yang mana diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 2019. Di mana kita mencadangkan sistem jaminan kualiti tunggal TVET dan di situ ditubuhkan satu jawatankuasa sistem jaminan kualiti TVET, dan daripada situ kita mula bergerak dan maksudnya menyusun perancangan dari segi ketetapan, garis panduan, SOP dan juga jerawara. Seperti mana yang kita juga difahamkan, selaras dengan ini kita tahu yang ada dokumen di mana yang kita katakan Code of Practice TVET Program Accreditation. Jadi apakah yang dikatakan dengan itu dan mungkin peranan juga fungsi dokumen COP TPA ini yang perlu kita fahami? Alright, yang itu yang mungkin saya rasa kita highlight lah ya. Betul. Di mana kepelbagaian dalam pendidikan maksudnya kita dalam warga pendidikan kita kreatif sebenarnya. Betul. Dalam bila kreatif tu dia macam buat banyak pendekatan. Tetapi dalam dari segi kualiti dia berpaksi pada prinsip yang sama. Walaupun berbeza pendekatan tapi dia sampai pada prinsip yang sama. Itu yang kita cuba ketengahkan melalui KOPTA, Kod Amalan Akreditasi Program TVET. Yang mana kita menjadikan dia menjadi asas kepada MQA dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Apabila kita membuat akreditasi pentauliahan, kita akan berpaksi kepada prinsip-prinsip kod amalan tersebut. Jadi kod amalan ni antara benda yang saya ringkaslah ya. Pertamanya dalam kita membuat jaminan kualiti, ia perlu berasaskan kepada amalan industri atau standard industri. Itu satu. Yang kedua, program-program TVET ini perlu memberi tumpuan yang bersesuaian dari segi komponen praktikal sebab dia nak pergi industri. Betul. Dan daripada situ di mana elemen-elemen yang sepatutnya dimasukkan adalah pendedahan industri, industri training, begitu juga projek mengikut kesesuaian. So
itulah Kopta. Ya, sebab yalah kalau kita nak sebut tentang nama dengan yang panjang tu, orang mungkin sukar untuk memahami apakah sebenarnya garis panduan terhadap apa yang dikabarkan. Tapi ini juga memberi peluang kepada kita nak hands on terhadap pekerjaan tersebut kan. Dah masuk dalam industri, kadang-kadang kita cuma tengok secara luar aja, tak berada betul-betul dalam industri. Satu inisiatif yang cukup baik sekali, peluang pekerjaan masa depan anda semua sebagai mereka yang dah berada dalam dunia TVET ini. Okey, sebelum kita nak sambung perbualan kita nak kongsikan bersama dengan anda ada satu video yang disediakan khas untuk anda berkaitan dengan TVET. Ya, itu dia kita kongsikan sedikit berkaitan dengan apakah itu TVET ataupun yang kita lebih spesifikkan tentang sistem jaminan kualiti TVET ini. Kalau tadi kita dah kongsi juga tentang Code of Practice Program Accreditation ataupun COPA, yang mana kita tahu kini TVET dan juga COP TPA itu juga perlu kita fahami untuk kita mengetahui garis panduan meneruskan proses yang seterusnya. Boleh kita detailkan lebih lagi apakah yang digerakkan, kenapa dokumen ini perlu kita fahami? Okey. Di mana kami di MQA ni, kami kalau saya bagi perbandingan lah ya, kita ada 3 jenis dokumen yang namanya hampir sama. Kita ada COPA. COPA ni adalah bagi program-program yang theoretical based tapi praktikal kena ada. Setiap program yang kita accredit mesti ada satu elemen utama. It must be occupational driven. Tapi cuma dari segi pendekatan itu ada berbeza-beza sedikit dari segi penekanan. So macam COPA, dia kadang banyak sesuai pada program-program yang very theoretical based, yang postgraduate dan sebagainya. Jadi kita kata apakah karakter yang perlu kita beri penekanan kalau dia nak TVET. So itu yang kita buat COPTA, di mana elemen-elemen yang saya kata tadi tu, di mana mesti melalui industri standard, mesti ada practical component, mesti ada elemen cara penyampaian juga kena berbeza. Sebab penawaran program TVET memerlukan kerjasama dengan pihak industri. Kalau tidak, exposure itu tak ada. Dan latar belakang setiap industri itu berbeza. Berbeza-beza. Dan di sini kita ada bagi touch lebih sedikit dari segi tenaga pengajar. Dan begitu juga dengan fasiliti. Itu antara benda-benda intipati yang secara ringkas kalau saya katakan dalam COPTA lah. Cuma perkara tersebut kita harap menjadikan ditafsirkan kualitinya dalam penyampaian program sebaik mungkin. Sebab macam saya kata tadi, kita ada 3 kan. Betul. Yang akademik, yang ni. Kita juga ada satu lagi, yang ni hanya sahaja sampingan sebagai perbandingan. Because dia ada perbezaan pendekatan. Kita ada kod amalan untuk ODL. Luar negara, jarak jauh. Sebab dia memerlukan disiplin berbeza. That's why kita membuat intervensi berbeza untuk ketiga-tiga. Jadi COPTA dia memang memberi penekanan kepada elemen tersebut, kepada elemen karakter TVET itu sendiri. Okey, itu dia. Untuk mereka yang mungkin berada dalam bidang TVET itu sendiri, anda perlu fahamilah perbezaan ini supaya mudah untuk anda tahu perjalanan seterusnya. Bagaimana anda nak mengembangkan lagi peningkatan anda dalam pendidikan ataupun TVET ini sendiri. Kita dah cerita macam-macam. Kita dah faham apakah itu MQA, akreditasi dan juga kursus-kursus yang diiktiraf selain daripada APEL C, APEL A dan juga APEL Q. Mungkin saranan yang boleh diberikan wakil daripada pihak yang bertanggungjawab untuk memacu kualiti pendidikan negara ni. Mungkin Tuan Zafri nak kongsikan bersama dengan kami, ibu bapa, masyarakat, pelajar, apa yang kita perlu ada, mentaliti apa yang kita perlu ada untuk faham tentang memacu kualiti pendidikan negara. 2 perkara. Pertamanya, saya rasa dalam kita bercerita apa sepanjang satu jam ini daripada Puan Syikin kepada saya sendiri, begitu juga melihat kepada agenda-agenda negara, kita tidak boleh memandang enteng tentang semangat pembelajaran sepanjang hayat. Learning never stop learning. That's why MQA dari segi elemen konvensional, program begitu juga APEL dan juga nanti later on ada banyak produk-produk lain lagi, sebenarnya memberi peluang. Never late to learn and never stop to learn. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita nak nyatakan dari segi elemen kualiti adalah pertamanya, bijak memilih. Kalau nak belajar, kena tahu apa yang kita nak pijar. Jadi di sini MQA menawarkan satu ruang di mana boleh rujuk MQR.
boleh rujuk MQA, boleh minta penerangan. Di situ antara, maksudnya bijak memilih. Konsultasi dahulu sebelum anda pilih apa yang mungkin sesuai kan kadang-kadang. Okey, itu dia. Pastinya ini yang kita harapkan, perkongsian ini yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk mereka faham adanya inisiatif-inisiatif ini, peluang-peluang ini untuk mereka tahu laluan sambung belajar, laluan untuk anda diiktiraf. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zafir bersama dengan kita hari ini, dan pastinya kita telah berkongsi tentang peranan MQA dan juga laluan untuk menyambung pelajaran melalui apel A, apel C dan juga apel Q. Perkongsian yang pastinya cukup bermanfaat kepada anda semua, membuka mata kita semua, dan juga kepada para pelajar jangan lupa untuk membuat pilihan bijak dengan menyemak terlebih dahulu status sesuatu program itu di portal MQA sebelum menyambung pengajian. Anda juga sebenarnya boleh pergi ke Facebook mereka iaitu Official Agency Kelayakan Malaysia MQA, Instagram mereka MQA Malaysia dan juga Twitter mereka MQA Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami dan terima kasih juga kepada tetamu kita hari ini, Encik Zafir bersama dengan kita, dan pastinya kita nak kongsikan banyak lagi sebenarnya kalau boleh, tapi masa mencemburui kita. Puan Nur Rasikin juga terima kasih kita ucapkan. Selain daripada sebenarnya edisi pendidikan, pelbagai lagi kategori yang kita akan bincangkan sebenarnya, antaranya gaya hidup, kesihatan, pelancongan, teknologi, keusahawanan, industri kreatif, hiburan mahupun sukan. Kepada anda semua terdapat juga booth yang anda boleh lawati di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, iaitu mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Nantikan episod seterusnya. Assalamualaikum.